Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bersama saya Cikgu Lokman. Hari ini saya nak mengulas berkenaan dengan topik uh, pendidikan kesihatan, iaitu berkenaan dengan kemurungan. Okey. Anda boleh melihat ataupun merujuk buku teks anda pada muka surat 74, buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 4. Baik. Dalam topik kali ini, dalam perbincangan kali ini, cikgu akan menerangkan tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan definisi ataupun maksud kemurungan, apa yang kita perlu faham tentang kemurungan. Yang kedua, kita nak menerangkan tentang punca-punca berlakunya kemurungan, dan kita akan menekankan, yang terakhir kita akan menekankan berkenaan dengan bagaimana cara kita nak mengatasi masalah kemurungan. Okey, baik. Apa maksud kemurungan sebenarnya? Baik, kemurungan atau dikenali sebagai Major Depressive Disorder dari segi saintifiknya merupakan salah satu penyakit mental yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat di negara kita ini, dan termasuk jugalah dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. Baik, kemurungan boleh mempengaruhi minda, mempengaruhi sikap, emosi, cara berfikir seseorang. Hal ini akan menjejaskan kehidupan harian. Dalam norma harian kita ni, kita akan menjejaskan banyak aktiviti-aktiviti dalam kehidupan harian. Dari segi kita punya perasaan, dari segi tingkah laku, pemikiran, serta individu itu akan sering berasa sedih dan hilang minat terhadap aktiviti-aktiviti sosial. Dia tak nak bergaul dengan orang, dia nak suka menyendiri, dia stres dan sebagainya. Itu kita kenali sebagai kemurungan. Baik, menurut portal yang saya baca daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, MyHealth, dia kata kemurungan ialah satu penyakit psikologi yang melibatkan masalah kesihatan mental. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, termasuklah golongan remaja. Tua muda tak kira, kemurungan ni dia akan kena pada siapa-siapa sahaja. Kemurungan ini ialah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan dia berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, lesu, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam sesuatu aktiviti harian. Sebelum ni dia okey ya, dia okey. Tapi disebabkan oleh masalah kemurungan yang dihadapinya, dia hilang semua, dia hilang minat terhadap semua, dia cepat marah dan sebagainya. Itu tanda-tanda orang yang mengalami kemurungan, dan ini dia mengambil masa banyak minggu, beberapa minggu, beberapa bulan, ada yang makan tahun-tahun lah. Dia tak ada berlaku satu hari saja, esok dia okey, tak. Dia akan berpanjangan. Ada orang dia kena kemurungan ini, masalah mental disorder ini, dia berkurung dalam bilik berbulan-bulan, dia tak nak keluar, malam dia menangis, dia ada masalah mental, dia tak boleh nak bergaul dengan masyarakat di luar sana. Dengan keluarga dia pun dia tak nak bergaul. Itu masalah kemurungan. Okey kelas, kita akan melihat kepada tanda-tanda macam mana kita nak mengenal pasti seseorang ini ada masalah kemurungan. Ada masalah kemurungan. Macam mana kita nak kenal? Dari segi keluarga kita ke, dari segi rakan-rakan kita ke, macam mana kita nak kenal? Oh, dia ni ada masalah kemurungan. Macam mana aku nak tolong dia ni? Aku dah tengoklah kalau aku belajar dalam kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan Cikgu Lokman, dia ada kata, kalau seseorang tu ada tanda-tanda ni, dia mungkin mengalami masalah kemurungan. Baik, tanda yang pertama, keletihan, letih dan kurang bertenaga semasa melakukan aktiviti harian. Dia biasa dia okey, tapi dalam minggu ni dia macam penat, dia macam mengalami kemurungan, letih, kurang tak ada tenaga, macam entahlah, dia kata tidur banyak pun tak ada, tapi dia tak ada tenaga, tak nak buat tu, tak nak buat ni. Dia rasa badan dia tu keletihan, lesu sangat. Kita tengok kawan kita tengok ahli keluarga kita dah boleh perasan. Sebelum ni dia cergas, tiba-tiba dalam seminggu, dalam sebulan, dalam 2 bulan ni dia macam lesu, dia macam malas. Itu tanda-tanda kemurungan. Okey, tanda yang kedua, perasaan dan pemikiran yang negatif. Kemurungan menyebabkan seseorang sering berasa marah, sedih, tiada motivasi, kelesuan dan berasa kekosongan. Dia tak ada rasa macam bersemangat, tak ada. Dia sentiasa berfikiran negatif. Okey, itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, tabiat pemakanan yang tidak normal. Pesakit kemurungan akan mengalami perubahan selera makan. Biasa kita makan pagi, tengah hari, malam pun kita makan mungkin.
Orang yang mengalami masalah kemurungan ini, dia tak ada selera makan. Dia tak makan, tak normal. Kalau aku nak makan, aku makan. Kalau aku tak makan, aku tak nak makan, aku tak makan lah. Ada yang sampai dia tak sentuh langsung makanan. Dia tak ada selera makan. Dia kurang selera makan. Dia punya tabiat pemakanan tu dah berubah. Dia orang nak tidur baru dia cari makan. Dia tak nak jumpa dengan orang. Dia tak nak, bila orang ajak makan dia tak nak. Dia menyendiri sahaja. Okey, sampai makan pun dia tak nak. Dia nak dia seorang saja. Orang semua dah tidur, malam dia keluar bilik, dia pergi cari makan. Itu tanda kemurungan. Okey, yang ketiga, kurangnya tumpuan. Sebelum ni dia memang seorang yang memberi tumpuan. Kalau dia belajar, dia akan berikan tumpuan yang sebaik-baiknya. Tapi tiba-tiba dia hilang tumpuan itu. Kemurungan menyebabkan remaja hilang fokus di dalam kelas, terutamanya lah hilang minat untuk belajar. Itu tanda-tanda kemurungan juga. Dan yang terakhir sekali, tanda-tanda kemurungan ialah hilang keinginan untuk bersosial. Hilang keinginan untuk berkawan, bergaul dengan orang. Dengan family sendiri, dia tak nak bergaul. Dia tak nak bercampur. Dia nak duduk dalam bilik dia sahaja. Dia nak duduk menyendiri. Dia tak nak berjumpa dengan orang sampai tahap tu, sampai macam tu sekali. Itu tanda-tanda kemurungan. Kalau ada kawan-kawan kita, keluarga kita yang ada mempunyai 5 tanda-tanda kemurungan ini, kita mesti tengoklah. Kita jangan cepat marah, kita pula marah. Dia nampak dia tak berapa nasihat, kita pula jadi macam stres, memberikan lebih tekanan kepada dia. Itu langkah yang tak bagus lah. Kalau dia ada tanda-tanda kemurungan, kita bantu dia, kita tanya dia, kita pergi kat dia, kita berdampingan dengan dia. Okey, insya-Allah kita dapat membantu masalah kemurungan ini. Okey kelas, sebenarnya kemurungan ini dia ada punca-punca dia. Dia ada sebab-sebab dia kenapa seseorang itu mengalami masalah kemurungan. Okey, antara punca dia adalah yang pertama, rasa malu yang sangat menebal. Kesan daripada sejarah hidup yang pahit atau kurang sokongan daripada ahli keluarga. Ini contoh dia datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Mungkin dia rasa malu, dia rasa tak confident, dia rasa tak yakin untuk nak bergaul dengan orang. Ataupun dia ada sejarah hitam. Contoh dekat sekolah rendah dulu, dia seorang yang suka dibuli, ataupun seorang yang gagal dalam pelajaran. Mungkin dia datang sekolah menengah, dia membawa perasaan itu. Rasa malu yang sangat menebal, itu punca menyebabkan dia berlakunya kemurungan. Itu salah satu punca lah, rasa malu yang sangat menebal. Okey, punca yang kedua ialah kehilangan orang tersayang. Ini juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Ada suami yang kehilangan isteri, dia tak boleh nak kawal perasaan dia. Ada isteri yang kehilangan suami, ada anak yang kehilangan ayah dia. Dia rasa kehilangan yang sangat besar, dia terkejut, dia panik, dia rasa kenapa berlaku pada aku? Kenapa tiba-tiba ayah aku tak ada? Kenapa tiba-tiba isteri aku tak ada? Okey, dia tak boleh mengawal perasaan. Itu punca kemurungan juga. Yang ketiga, gagal dalam pelajaran. Ini ramai pelajar yang terlibat dengan masalah kemurungan ini disebabkan oleh kegagalan dalam pelajaran. Dia kawan baik, contoh 5 orang, tiba-tiba 4 orang berjaya dalam pelajaran, berjaya melanjutkan pelajaran ke universiti dan sebagainya. Tapi dia seorang tak berjaya, dia gagal. Itu boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Yang keempat ini disebabkan oleh kemalangan. Dia hilang anggota tubuh badan akibat daripada kemalangan ataupun penyakit. Okey, ada orang macam tu. Dia sebelum ni handsome, smart, cantik, tiba-tiba accident patah kaki, hilang tangan, ataupun muka sengit ke, dia tak confident. So itu boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Dia nak berhadapan dengan masyarakat. Sebelum ni dia sangat-sangat confident, sekarang dia dah hilang confident, dia dah hilang keyakinan diri, tak boleh nak berhadapan dengan masyarakat. Okey. Seterusnya, masalah keluarga. Masalah keluarga juga boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Ahli keluarga yang selalu bergaduh, ibu bapa yang berpisah ataupun bercerai, boleh menyebabkan berlakunya kemurungan kepada anak-anak, kepada ahli keluarganya. Okey, ini kita perlu tekankan dekat situlah. Dalam keluarga memang ada banyak masalah, tapi kena pandai-pandai handle. Okey, jangan ikutkan hati kita, jangan ikutkan perasaan kita, jangan terlalu ego, ikut kata hati kita. Lantak ikut aku dah besar, lantak aku nak buat apa? Tak boleh. Kita kena hormat antara satu sama lain. Okey, yang keempat, yang seterusnya, yang keenam, saya rasa trauma daripada psikologi ataupun emosi. Trauma psikologi ataupun emosi. Sering menerima ejekan akibat daripada kekurangan diri serta dibuli, sama ada dalam kata-kata atau sentuhan fizikal.
Okey, trauma psikologi ni dan juga trauma emosi ni, contoh dekat sekolah dia selalu kena bully, dia selalu kena ejek. Kan ni budak-budak sekolah selalu ejek bapak kan. Mail, Dolah. Dia bernama bapak tu dipanggil. So orang tu stres lah. Datang sekolah asyik nak kena ejek je. Datang sekolah asyik nak kena maki hamun dengan kawan-kawan. So dia jadi stres, dia jadi kemurungan. Dia rasa geramnya aku. Tapi ingat, orang yang ada kemurungan ini, ada masalah mental disorder ni, dia boleh bertindak tanpa kawalan, dia boleh bertindak di luar jangkaan. Jadi kita perlu berhati-hatilah, kita tak boleh nak suka-suka, kita tak boleh nak selalu mengejek, mengeji orang. Nanti sampai satu masa dia akan meletup dan menyebabkan berlakunya satu perkara yang kita tak jangka, okey, berlaku.